Antarabangsa Perangi Islamofobia disambut esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Sempena Hari Antarabangsa untuk memerangi Islamofobia esok, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran supaya tiada ucapan kebencian dihantar secara dalam talian. Menurutnya, ucapan kebencian dalam talian menjadi bahan api kepada keganasan dalam kehidupan sebenar. Hari Antarabangsa untuk memerangi Islamofobia disambut ketika dunia menyaksikan peningkatan arus anti-Islam dan sikap tidak bertoleransi di kebanyakan negara. Beliau berkata diskriminasi yang sudah menjadi kebiasaan dan lain-lain halangan adalah melanggar hak asasi manusia. Selain menjatuhkan martabat umat Islam serta retorik yang memecah belahkan dan gambaran yang salah membawa stigma kepada masyarakat, pada 2022, Pimpinan Agung PBB menerima pakai resolusi ditaja 60 negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang menetapkan 15 Mac sebagai Hari Antarabangsa untuk memerangi Islamofobia. Perkembangan perang Hamas-Israel, angka korban di Gaza kini meningkat melebihi 31,300 bangsa. Tentera Israel melakukan serangan udara berskala besar ke atas beberapa sasaran di tengah Gaza. Kementerian Kesihatan memaklumkan Zionis Israel telah membunuh 31,341 nyawa rakyat Palestin sejak Perang Oktober lalu, manakala 73,134 lagi cedera. Jumlah terkini itu melibatkan sekurang-kurangnya 69 lagi kematian dalam tempoh 24 jam. Menurut tentera Zionis, beberapa kemudahan ketenteraan milik Hamas telah dimusnahkan rejim Israel dan operasi ketenteraan telah diperkukuh di bandar-bandar utara Gaza. 5 rakyat Palestin terbunuh selepas rejim Israel melakukan serangan ke atas pusat pengedaran bantuan PBB bagi pelarian Palestin UNRWA. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Kesihatan Gaza. Salah seorang pekerja agensi itu, Sami Abu Salim, menyelar tindakan Zionis itu yang melakukan serangan ke atas pusat bantuan PBB itu. Jelasnya mereka berada di situ untuk menyalurkan bantuan kepada penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Dalam pada itu, PBB turut memberi amaran kebuluran semakin teruk di Gaza. Justru tindakan segera perlu dilakukan. Sementara itu, di Washington, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken berkata Israel perlu bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan tugas agensi kemanusiaan yang bekerja di Gaza. Jelas beliau, jika ada misi bantuan ke tempat tertentu, mereka perlu diberi laluan selamat tanpa sebarang insiden. Ia bagi memastikan pihak terbabit dapat melakukan tugas kemanusiaan membantu penduduk Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memanggil pulang petugas tidak penting di Haiti di tengah-tengah peningkatan keganasan kumpulan bersenjata di negara Caribbean yang dilanda krisis terbabit. Jurucakap PBB memaklumkan kaki tangan tidak penting akan dikurangkan berikutan keadaan keselamatan yang tidak menentu. Ini juga berdasarkan keputusan proses pengurusan risiko keselamatan yang disemak semula. Bagaimanapun, PBB tidak meninggalkan Haiti. Sebaliknya, kaki tangan yang menjalankan kerja-kerja menyelamatkan nyawa akan kekal di negara itu. Haiti kini dalam cengkaman krisis kerajaan berikutan peletakan jawatan Perdana Menteri sementara Ariel Henry. Henry mengambil alih tampuk pemerintahan sejurus selepas pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada Julai 2021. Seorang maut dalam kenderaan yang dipandu di Belgorod, Rusia. Rusia mendakwa ia akibat serangan udara Ukraine. Datuk Bandar Belgorod, Valentin Damidov memaklumkan 4 lagi cedera dalam serangan berkenaan. Turut musnah 5 buah rumah dan 25 kenderaan lain. Menurut Damidov, 1 lagi serangan udara pada hari yang sama membunuh seorang wanita dan 3 lagi cedera. Damidov turut meninjau lokasi nahas untuk menilai kerosakan dan bertemu dengan penduduk setempat.
Pilihan raya Presiden Rusia akan dipantau oleh delegasi dari 36 negara dan 5 pertubuhan antarabangsa. Ini termasuk pimpinan antara Parlimen ASEAN AIPA dan Parlimen Amerika Tengah Parlasan. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Speaker Majlis Persekutuan Rusia Konstantin Kosachev. Menurutnya, secara keseluruhan lebih 200 pemerhati parlimen dan puluhan lagi pakar pilihan raya telah diberikan tauliah melalui Majlis Persekutuan dan jumlah itu mungkin meningkat. Rakyat Rusia akan keluar mengundi dari 15 hingga 17 Mac untuk memilih presiden baharu. Penyandang Presiden Vladimir Putin akan dicabar beberapa calon lain iaitu Nikolai Kharitonov, Vladislav Devankov dan Leonid Slutsky. Sementara itu, Putin menyeru rakyat untuk menunaikan tanggungjawab mereka di sebalik tempoh sukar yang dialami negara ketika ini. Вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны. Какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе. Мы выбор. Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают отчизну. И, участвуя в выборах, подают всем нам пример. Необходимо... Presiden Catalonia, Pere Aragonès, umum pilihan raya Parlimen mengejut. Ia akan berlangsung pada 12 Mei. Menurut Presiden, pilihan raya itu dilaksana bertujuan menggerakkan komuniti autonomi Sepanyol itu ke hadapan. Keputusan itu dibuat selepas Parlimen Catalonia menolak belanjawan 2024. Pengumuman dibuat sebaik selesai mesyuarat luar biasa kerajaan. Aragonès turut mengkritik puak Parlimen yang tidak bertanggungjawab menyekat belanjawan paling besar badan tersebut. Belanjawan yang dicadangkan itu tidak diluluskan kerana parti pemerintah masyarakat itu tidak memenangi majoriti mutlak di Parlimen pada pilihan raya 2021 merumitkan proses membuat keputusan. Pilihan raya sepatutnya diadakan tahun depan, namun Aragonès memutuskan ia dipercepat. Puluhan ribu penumpang di Jerman dijangka berdepan gangguan perjalanan sekali lagi. Ini berikutan mogok kaki tangan keselamatan penerbangan di 5 lapangan terbang. Mogok sepanjang hari berlangsung di lapangan terbang di Hamburg, Stuttgart, Kreuzfeld, Baden-Baden, Cologne dan Berlin. Kesatuan Sekerja Verdi menggesa mogok berkenaan diteruskan sehingga esok. Menurut anggaran oleh Persatuan Lapangan Terbang ADV, lebih 580 penerbangan mungkin dibatalkan dan 90,000 pengembara perlu menjadualkan semula jadual perjalanan mereka. Mogok akan dilanjutkan ke Hannover, Dortmund, Wizz, Dresden dan Leipzig. Lapangan terbang di Frankfurt yang terbesar di Jerman tidak terjejas oleh mogok itu. Bagaimanapun, masih terdapat kelewatan dan pembatalan penerbangan di Frankfurt dan di Munich berikutan mogok 2 hari oleh kru kabin Lufthansa. Berkaitan isu TikTok, Amerika Syarikat didakwa menindas platform tersebut susulan tindakan Dewan Perwakilan Negara itu meluluskan rang undang-undang RUU yang boleh mengharamkan aplikasi tersebut. RUU itu akan memberi pemilik TikTok ByteDance kira-kira 6 bulan untuk menjual aset syarikat itu kepada pelabur di Amerika. Ia bagi memutuskan kaitan dengan kerajaan China. Jika gagal, platform berkenaan akan menghadapi larangan daripada gedung aplikasi Amerika dan platform pemilikan laman sesawang. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Wang Wenbin, Amerika sehingga kini tidak pernah menemui bukti bahawa TikTok mengancam keselamatan negara. Seperti platform media sosial lain, TikTok diharamkan di China. Pengguna di negara itu menggunakan aplikasi sama Douyin yang hanya tersedia di China dan tertakluk pada pemantauan serta penapisan kerajaan. Indonesia mulakan pengeluaran minyak sawit merah
Kemudahan pengeluaran komoditi berkenaan yang pertama di Sumatera Utara dirasmikan Presiden Joko Widodo. Tujuannya bagi memajukan industri minyak sawit negara dan memperkasakan petani. Jokowi berkata loji perintis yang terletak di Pagar Merbau di Deli Serdang itu mempunyai kapasiti harian untuk mengeluarkan 10 tan minyak sawit mentah. Ia berupaya menghasilkan kira-kira 7 tan minyak masak merah sehari. Ini sejajar dengan usaha Indonesia untuk menambah nilai kepada sektor minyak sawitnya, memanfaatkan ladang kelapa sawitnya yang luas meliputi 15.3 juta hektar. Jokowi juga yakin pengeluaran minyak sawit merah akan meningkatkan daya saing produk minyak sawit tempatan. Ini kerana ia menawarkan alternatif yang lebih murah berbanding pilihan lain di pasaran. Jumlah pekerjaan di Singapura meningkat 88,400 pada 2023. Ini menyaksikan 83,500 bagi bukan pemas tautin dan 4,900 bagi penduduk tempatan. Angka itu dikeluarkan Kementerian Tenaga Manusia menerusi laporan pasaran buruh. Kebanyakan pekerjaan baharu bagi bukan pemas tautin Singapura adalah dalam sektor pembinaan dan pembuatan. Manakala pertumbuhan pekerjaan penduduk dilihat dalam sektor berpendapatan tinggi seperti perkhidmatan kewangan. Bilangan pekerja di Singapura melebihi 3.7 juta pada Disember 2023 kecuali pembantu rumah migran. Jumlah pemberhentian pekerja pada 2023 meningkat kepada 14,590 berbanding 6,440 pada 2022. Kadar pengangguran jangka panjang kekal stabil pada 0.7%. Beralih ke berita sukan, menjelang Sukan Olimpik Paris 2024, isu mengenai konflik antara Rusia dan Ukraine serta Israel dan Palestin terus dibangkitkan. Terbaru, Datuk Bandar Paris Anne Hidalgo berharap atlet Rusia dilarang bertanding di dalam tamasya sukan utama dunia itu. Dalam satu temubual bersama Reuters, bila bagaimanapun mengalu-alukan kedatangan atlet Israel pada kejohanan yang bermula 26 Julai hingga 11 Ogos ini. Beliau turut memaklumkan bersedia menangani isu berbangkit akibat peperangan di Ukraine dan Gaza. Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC dijangka akan membuat keputusan mengenai isu berkenaan dalam mesyuarat akan datang, termasuk penyertaan atlet Rusia dan Belarus ketika upacara pembukaan. Buat masa ini, atlet Rusia dan Belarus tidak boleh bertanding di bawah bendera negara mereka, sebaliknya bersaing sebagai atlet neutral tanpa bendera dan lagu kebangsaan. Penyerang Spartak Moskow, Quincy Promes, telah ditangkap di Dubai atas permintaan Belanda di mana dia dijatuhi hukuman penjara 6 tahun kerana tuduhan mengedar dadah. Pihak berkuasa Belanda akan meminta ekstradisi terhadap bekas pemain antarabangsa Belanda berusia 32 tahun itu. Promes yang juga bekas penyerang Ajax Amsterdam dan Sevilla ditahan kerana gagal menghadiri perbicaraan kes dadah itu di Amsterdam. Pihak Pendakwa Raya Belanda berkata Promes telah ditangkap melalui notis merah iaitu permintaan kepada penguatkuasa undang-undang seluruh dunia untuk mencari dan menangkapnya sementara menunggu ekstradisi. Dunia 10 berakhir di sini. Saya tinggalkan anda dengan momen berbuka puasa di Gaza di sebalik runtuhan bangunan dan serangan berterusan di tanah air mereka. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.